Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Profesor Ustaz Hasanuddin. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah, saya memang amat meyakini Prof Hasanuddin, orang yang saya terkenal lama, memang telah menepati segi pengurusan masa, dan saya juga ingin mengurus masa saya kerana selepas ini kita ada seorang tokoh daripada luar negara untuk mengambil tempat bagi sesi berikutnya. Jadi saya hendak membuat 3 perkara sebagai merumus sebelum saya buka pada soal jawab dan juga komentar. Kalau kita semua fokus betul-betul pada apa yang Profesor Hasanuddin telah perkatakan, ada 3 iktibar yang besar. Perkara pertama, mengurus kejayaan adalah lebih mencabar dari mencapai kejayaan. Apa yang beliau telah sampaikan, beliau cuba membawa pada penghayatan kita terhadap cara mana Felda mengurus kejayaan dalam konteks wasatiyah dan juga dalam konteks maqasid syariah. Perkara kedua, mencapai kejayaan pula sering mengambil masa yang sangat lama. Tetapi untuk membawa pada kegagalan hanya perlu pada kesilapan yang sekelip mata. Jadi beliau telah juga membawa pada kita untuk menyedari bahawa dalam masa Felda memacu pada satu pesada yang tinggi, Felda juga tetap peka untuk memastikan untuk mengurus risiko mendedahkan pada pelbagai kemudaratan. Dan perkara yang terakhir, melafazkan hajat-hajat, contoh wasatiyah dan juga maqasid syariah. Melafazkan mudah sangat, tetapi nak merealisasikan secara penuh hikmah, ini tidak semudah sekadar melafazkan. Dan beliau telah usaha untuk meyakinkan kita dalam tempoh masa yang sangat-sangat singkat, cara mana perkara-perkara yang bersifat teras dan pokok Felda cuba usaha ke arah situ. Jadi kita ada lebih kurang 15 hingga 16 minit untuk kita bersoal jawab dan juga memberi komentar. Saya nak buat secara smart. Jadi saya satu, siapa lagi nak bertanya? Saya ada satu sana, saya nak jemput 3. 1. Ada lagi? 2. Okey, 3. Yang puan ya? Alright. Jadi setiap orang saya kalau boleh beri saya kerjasama tak lebih daripada 2 hingga 3 minit, straight to the point. 1, 2 dan juga puan di sini 3. Tak ada? Okey, baik. Sila. Abang yang pakai di belakang tu. Oh. Boleh pihak, okey, sila. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Profesor, mengikut tuan boleh perkenalkan nama? Saya Rahim Zain. Mengikut pengetahuan saya, rancangan tanah persekutuan pertama ialah terletak di Ailanas, Kelantan. Yang kedua, peserta-peserta yang dibawa masuk kepada ladang Felda menjadi peminjam. Tanah mereka tidak diserah sehinggalah segala hutang yang ditanggung itu selesai dia bayar balik. Ini aspek daripada pembangunan. Saya nak tanya ni dari segi wasatiyahnya macam mana keadaan mereka yang selalu berkelahi dengan pegawai-pegawai, ada yang mencuri, menjual getah dan sebagainya. Di manakah letaknya asas pembangunan yang baik di kalangan Felda dulu? Yang ketiga, kawasan-kawasan yang lahir selepas Felda dibuka yang didiami oleh kaum-kaum Cina lebih hebat pembangunannya, kawasannya, daripada industri, daripada perniagaannya, daripada kampung-kampung Felda yang jauh berdalaman. Bagaimana perkara ini tidak diimbangkan supaya orang Melayu yang di dalam sana boleh maju bersama dengan kawasan-kawasan Cina yang tidak dibantu oleh kerajaan?
kita rasa macam orang di Felda tertinggal kalau dibandingkan dengan penduduk-penduduk di tepi-tepi di jalan-jalan besar. Mereka datang kemudian daripada kawasan Felda dimajukan. Yang keempat, Felda mengeluarkan getah, tetapi syarikat pengeluar bahan daripada getah yang terbesar dalam dunia ini ialah syarikat Cina di Malaysia. Di manakah Felda dalam mengusahakan industri-industri yang berasaskan getah, kerana Felda adalah pengeluar getah yang besar. Saya tanya perkara-perkara ini kerana kalau kita teruskan dengan cara kita mengabaikan perkara-perkara macam ini, kita syok sendiri. Kita kata kita dapat itu, kita kata dapat ini, tetapi kita lupa bahawa pengeluar bahan daripada kelapa sawit sendiri pun di Malaysia ini adalah terdiri daripada syarikat yang bukan Felda. Jadi saya nak tarik perhatian kepada Tuan Profesor, bagaimanakah pembangunan Felda ini dapat menghapuskan keadaan di mana ada perkampungan Felda yang meleset, ada yang maju. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Boleh saya jemput penyoal yang kedua? Dipersilakan. Terima kasih. Saya Rohaizat Ridwan. Tahniah kerana berkongsi kejayaan. Boleh tak berkongsi cabaran pula, khusus berkenaan dengan politicking. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ada tak sesiapa di sini yang baik? Ini penyoal yang terakhir. Lepas tu saya akan minta Prof untuk rongkai. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi Datuk dan Profesor. Cuma saya rasa macam sedikit rasa macam realitinya sedikit berbeza. Apabila Prof sebut tadi tentang kejayaan Felda, itu betul. Tetapi dari sudut pembangunan insan, saya rasa di tanah-tanah rancangan, dari sudut masyarakat di sana, masyarakat peneroka, masih jauh daripada benda yang dibentangkan tadi. Dari sudut kata masjid, betul ada masjid, tetapi rasanya masjid tidak hidup. Dari sudut tentang keagamaan, tentang sikap masyarakat Felda, betapa ramai lagi masyarakat yang tidak sembahyang, betapa ramai lagi masyarakat Felda yang tidak berpuasa dan sebagainya. Attitude peneroka yang kebanyakan berada di wakaf-wakaf, berada di kedai kopi, bermain aji, ladang-ladang hanya diserahkan kepada orang saja untuk diserahkan, untuk dikerjakan pekerja daripada Indonesia dan sebagainya. Begitu juga anak-anak, betapa ramai anak-anak kita yang tidak berjaya daripada Felda, tidak hadir ke sekolah, pencapaian tidak merangsangkan, terlibat dengan dadah, mencuri dan sebagainya. Umum mengetahui bahawa kecurian di Felda begitu banyak. Umum mengetahui bahawa kes dadah, pel kuda dan sebagainya. Jadi saya rasa pihak pengurusan Felda perlu ambil kira tentang ini. Bukan kita menceritakan tentang benda-benda yang besar-besar, tetapi hakikatnya mungkin jauh daripada realiti. Wallahu a'lam. Terima kasih pada ketiga-tiga penyoal. Saya tutup soalan dan saya memberi Profesor Hasanuddin sampai habis sesi untuk memberi jawapan. Sila. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Atas soalan-soalan yang begitu menarik sekali. Sebenarnya kalau kita lihat sebahagian apa yang saya ceritakan tadi adalah merupakan dari sudut the success story. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba mencantumkan soalan-soalan tadi kepada beberapa bentuk ringkasan. Pertama sekali kalau ditanya tentang tanah rancangan yang di mana yang mulakan, sebab benda ini adalah merupakan bermula pada tahun 1958, 1956 mula mendapat diluluskan tertubuhnya Felda itu, tapi 2 tahun kemudian maka berlakulah beberapa tempat di tanah-tanah rancangan. Apa yang telah disediakan oleh yang berbahagia Datuk DG tadi ditunjukkan kepada saya yang tercatat rekod antara yang pertama, barangkali perbezaan-perbezaannya hanya beberapa bulan ataupun tahun-tahun yang pertama, tapi yang penting mula tertubuhnya rancangan itu pada tahun 1958 yang tercatat di sini di rancangan Lurah Bilut. Mungkin ada beberapa kesilapan, kita boleh cek balik, tapi itu yang tercatat dalam nota yang disediakan pada kami.
kumpulan kedua pada tahun 1959 seramai 28 orang. Baik, tak apa, benda itu satu perkara teknikal barangkali. Saya ingin mengajak tuan-tuan bahawa usaha Felda ini bukan hanya membangunkan pokok, ladang dan hasilnya, tetapi serentak dengan itu, kami juga ditugaskan untuk membangunkan manusia. Ia mesti berlaku serentak. Ia tidak boleh dipisahkan. Baik, cuba tuan-tuan bayangkan, sekitar tahun 50-an, 60-an, ketika itu adalah kesedaran ialah untuk membangunkan negara, mengisi kemerdekaan. Ketika itu kesedaran-kesedaran agama seperti pada hari ini, tidak boleh kita bandingkan dengan ketika itu. Kalau minta maaf cakap, saya juga belajar Azhar dan sebagainya. Kalau kita lihat tahun-tahun 70-an, ustazah-ustazah kita belum pakai tudung penuh lagi. Maksud saya tadi, penghayatan Islam kita semakin meningkat di peringkat negara. Kalau kita bandingkan dengan di peringkat awal-awal dulu, ia tidak sama dengan kesedaran hari ini adanya Institut Wasatiyah, adanya JAKIM, adanya bermacam-macam agensi, NGO Islam yang banyak, Masya Allah, masing-masing itu. Tetapi sekitar tahun itu kita menghadapi orang miskin, orang yang susah. Hubungan mereka dengan Allah belum tentu lagi. Hubungan mereka itu belum tentu lagi. Jadi ia perlu dibangunkan serentak untuk membangunkan jiwa mereka, membangunkan semangat mereka dan membangunkan ladang dan tanah yang ada di depan mereka. Okey, tanah-tanah itu adalah merupakan milik kerajaan negeri yang diberikan kepada federal. Kemudian kita menawarkan kepada mereka dan kita tidak menjanjikan untuk terus berikan tanah 10 ekar kepada mereka. Kita akan pastikan mereka berusaha, mereka menukar sikap, mereka bersungguh-sungguh, mereka berdaya. Ketika belum tumbuh lagi, belum mengeluarkan hasil, kita hutangkan pada mereka sara hidup supaya mereka tak lari. Mereka boleh ambil menggunakan kupon, sardin dan sebagainya untuk survival. Itu semua hutang. Yang mesti, kalau hutang kena bayar tak tuan-tuan? Ya, kita didik mereka itu dan sehingga betul-betul mereka yakin dan mereka tidak ada, baru tanah itu dikurniakan kepada mereka. Dan kalau Felda tak nak bagi, ketika itu Felda juga berhak untuk tak bagi. Sebab kita belum memutuskan untuk bagi, melainkan telah melalui proses-proses yang tertentu. Berapa ramai yang kita berhentikan mereka apabila mereka terlibat dalam kes jenayah, apabila mereka terlibat dalam kes dadah yang jelas. Kita berhentikan, batalkan kontrak sebab mereka tidak menepati. Tetapi yang kekal, yang masih ada lagi, saya tidak nafikan di segaman ada yang belum selesai lagi geran mereka, tetapi ke arah itu. Dan tentunya Felda apabila mereka telah mendapat hasil, mereka buat rumah mereka taklah maju mana. Kita pinjamkan 40,000 dan kita minta mereka besarkan rumah mereka supaya hidup selesa. Kalau nak tunggu mereka kaya betul-betul, susah. Dan sebab itu kita bagi peluang kepada mereka untuk pinjam dan kita menunggu balik hasil yang kita pinjamkan tadi untuk menyambung perjuangan Felda. Dan sebab itu ada yang tanah-tanah yang kita bagi dengan syarat, ada yang tak bersyarat. Itu berdasarkan kepada perjanjian kita. Tidak mestinya bila jadi peneroka kita mesti berikan kepada mereka, tidak begitu. Dan ia bergantung kepada syarat-syarat. Tetapi boleh dikatakan semuanya ke arah begitu. Kalau kita lihat tentang tuan-tuan, kalau tuan-tuan bandingkan dengan masyarakat Cina, saya percaya ia melihat tentang aspek sosiologi, pembangunan dan sebagainya. Tentunya bangsa yang tertekan, biasanya dia mempunyai daya juangnya lebih tinggi daripada bangsa yang tak tertekan. Tuan-tuan boleh lihat hari ini orang Melayu di Singapura, mereka lebih agresif, lebih genetik, lebih hebat daripada Melayu yang hidupnya mewah. Orang Melayu yang pergi ke Mekah, orang Melayu yang pergi ke Madinah, keluarga Dr. Mahmud kita. Maknanya mereka memiliki tanah-tanah orang Arab, mereka beli dan akhirnya mereka menjadi syekh-syekh haji yang kaya-kaya dan melahirkan tokoh yang hebat depan kita. Sebab apa? Ketika mereka merantau, mereka berjuang. Berbeza untuk kita membantu orang yang tidak berjuang di tanah air mereka. Ia bukan berlaku dalam Felda saja tuan-tuan. Di luar Felda kita menghadapi masalah yang sama. Begitu juga masalah dadah. Mungkin mudah kita mengatakan di kawasan Felda, memang betul kajian-kajian menunjuk itu. Cuba kita lihat bahawa kampung-kampung Felda adalah kampung-kampung baru yang bukan dihuni oleh datuk, nenek, bapa, saudara dan sebagainya. Kampung yang sedia ada, mereka akan malu pada atuk mereka. Mereka akan melayu pada sebab semua itu saudara. Tetapi kampung Felda ialah kampung baru yang mereka tak kenal jiran sebelah dan sebagainya. Rasa malu mereka kurang sikit.
Sebab itu mereka membentuk budaya yang berbeza dengan di kampung kita. Dan sebab itu jenayah mudah masuk, dadah mudah. Sebab apa? Kebangkitan jenayah dadah ini adalah satu yang dirancang di peringkat antarabangsa. Mereka cuba merosakkan, ia masuk ke tanah itu. Sebab apa? Felda tempat yang mudah untuk mereka mengedar dan lari bila dikejar dadah. Ini semua berlaku. Tetapi kita tidak boleh mengalah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Felda cuba untuk menyelamatkan, Felda cuba untuk membaiki. Kita tidak nafikan kelemahan-kelemahan itu. Sebab itu apabila diputuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, oleh pengerusi Felda Yang Berhormat Tan Sri Isa dan juga oleh Datuk Faizul, pengerusi besar, kita tambah lagi ustaz-ustaz dan kita mula mengaktifkan di masjid-masjid. Kami pastikan ASDO tadi menghidupkan. Kita tahu senarai warga emas yang tak pergi masjid. Kita ambil senarai warga emas yang belum pergi haji. Kita ambil senarai mereka yang belum nak bayar zakat. Ini semua adalah merupakan suatu benda yang sedang rancak. Dan saya sendiri sebagai pengarah, saya terpaksa bertemu dengan pengarah-pengarah agama Islam yang pelbagai, bukan satu negeri. Sebab setiap negeri ada peraturan dan undang-undangnya yang berbeza-beza. Semuanya itu adalah merupakan satu tanggungjawab lain yang memang saya tidak ceritakan tadi, sebab ia adalah satu amanah yang sangat besar yang Felda sedang rancak. Ketika kami rancak membangunkan, yang ini kami tidak tinggal. Sebab itu saya katakan tadi, kempen-kempen di masjid, baca Al-Quran, mengurus ibu-ibu tunggal, sosial kita ajar dan kita buat, dan ia setiap minggu ada saja aktiviti agama yang sedang kita bangkitkan. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang memberikan memahami tentang bukan senang untuk membangunkan sebuah kampung baru, melatih mereka untuk dekat dengan Allah, pada waktu yang sama melatih mereka untuk mendekatkan diri, memastikan bahawa mereka ini berusaha, berdikari. Kita ajar mereka tanam lada cili, kita ajar mereka buat kolam, kita ajar, tapi ada yang terbengkalai. Dan ini adalah merupakan percubaan-percubaan yang kita sedang buat. Tapi kalau kita lihat dari sudut purata pendapatan, akhirnya mereka mencecah apa yang kita kendaki. Dan pada waktu sama kita terus berusaha dan kita minta tuan-tuan bersama-sama mendoakan dan memberikan teguran-teguran dari masa ke semasa. Dan juga tentang kegagalan kita nafikan, ya. Saya katakan kita bagi pinjam untuk mereka buat kandang lembu, tapi akhirnya lembu ke mana, kandang ke mana. Benda itu berlaku. Dan bukan senang untuk mengurus, minta maaf, masyarakat Melayu Islam yang begitu. Dan peneroka-peneroka yang Cina, sebab kita juga ada peneroka dari masyarakat Cina yang kita hormati juga, peneroka masyarakat India yang bukan Islam, mereka lebih mudah berdisiplin, lebih mudah berdikari dalam tengah rancangan. Yang saya katakan tadi, sebab ada tekanan-tekanan yang mereka rasa mereka adalah golongan minoriti. Mereka berjuang. Dan antaranya mereka, kita bagi 10 ekar tanah, dan akhirnya mereka dapat di luar, mereka beli kampung, akhirnya mereka ada 40 ekar tanah. Mereka berdikari, saya tidak nafikan kejayaan mereka. Dan juga tabungan KPF mereka ada yang sampai 200,000, ada yang cukup 250,000, sebab dia pakat dengan anak saudara dia dan sebagainya. Engkau melabur dalam KPF menggunakan nama aku. Tapi peneroka-peneroka tak semua yang nak berpakat anak saudara sebab takut gaduh dan sebagainya. Ini masalah-masalah sosial yang tidak mudah untuk kami tangani, tetapi kami kena tangani, dan kami percaya sebahagiannya telah melepasi apa yang kami usahakan, dan sebahagiannya belum lagi, dan ia adalah merupakan jihad yang besar untuk warga Felda untuk terus membangunkan negara kita melalui sistem yang ada. Wallahualam. Datuk. Terima kasih Profesor Hasanuddin. Pepatah ada menyebut bahawa ruang yang paling besar dalam dunia ialah ruang untuk memperbaiki diri kita. The biggest room in this world is the room for improvement. Justru tahap nak mencapai sesuatu yang boleh memuaskan semua orang, dia bersifat infinite, tak habis-habis. Begitu juga tahap nak mencapai kegagalan juga bersifat infinite. Yang penting, hasil daripada kita punya perbincangan pada malam ini, masing-masing telah menunjukkan satu adab yang sangat mithali. Ketiga-tiga penyoal walaupun bersifat kritis, tetapi menyampaikan kritikan itu secara yang penuh hikmah. Begitu juga bila Profesor Hasanuddin menjawab, beliau tidak menafikan wujud kelemahan. Saya mengesyorkan teruskan muhasabah ini, teruskan usaha ini, tetapi yakinlah kita tak akan dapat capai pada satu tahap yang boleh kita kata mutlak capai pada kejayaan yang semua orang boleh berpuas hati. Dengan ini saya ingin mengucap
ribuan terima kasih, jazakallah khairan katsira kepada Profesor Hasanuddin, pada pihak penganjur, hadirin-hadirat sekalian, ketiga-tiga penyoal, dan saya menyerah majlis semula kepada Puan Moderator. Bismillah.